Baik, kita mulakan kuliah pada malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab ridha masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan muiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang menginfakkan harta mereka, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka orang-orang menginfakkan harta sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Wal 'afina 'anil nas, wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kemudian mereka itu menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ya umati al-fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, serunya datang puasa, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kesihatan tubuh badan, maka dapatlah kita hadir dalam majlis ilmu ini untuk kita sambung pengajian kita kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi malam ini kita dah sampai muka surat apa tu? 60. Tajuk baru kan? Adab-adab mempersiapkan diri untuk solat. Tajuknya ada adab mempersiapkan diri kita untuk solat. Adabul istiqdad, persiapan bisa ida solat, untuk semua solat yang kita nak buat. Baik,
Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi uluni fi darina amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah beri manfaat akan ilmunya untuk kita dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Sebaiknya hendaklah kau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Sebaiknya hendaklah kau bersiap-siap untuk solat zuhur sebelum gelincir matahari. An tasta'idda lis-solah zuhri qabla zawal. Sebaiknya kita siapkan diri untuk solat. Jangan tunggu orang kata imam dah salam barulah kita nak ada solat zuhur kan. Dah tertinggal ke tepi lah, setelah kata ni tertinggal gerabak ke tepi, orang dah habis tu bayang barulah sampai. Kecuali kalau kita ni jauh, macam Den jauh kan, Den daripada jauh datang sini jadi kadang-kadang kita pun tertinggal lah ke gerabak ke tepi tu, bukan kita sengaja, tak ada. Ni ada kedokek rumah sebelah surau je, rumah sebelah masjid, asyik tertinggal je kan. Imam dah salam dah curang baru sampai. Ni susah je kan. Baik, seterusnya, maka naklah engkau tidur kailullah. Apa namanya tuan-tuan? Tidur kailullah. An-naum fi nisbin nahar. Dalam bahasa Arabnya, tidur pada sebahagian siang. Sebab sambil saya baca kitab ni, saya pun rujuk kitab Arab ni. Okay? Dia punya syarahnya, kitab Muraqi Budiyah, syarah dia. Maka naklah engkau tidur kaidullah. Maknanya tidur atau berehat sekejap, berehat sekejap sebelum gelincir matahari. Sebelum matahari itu tergelincir nak masuk zuhur, mana sunatlah kita tidur dulu. Tapi jangan terlajak sudahlah. Macam tu. Paling tidak pun tidurlah orang kata 10 minit, 20 minit. Sebab apa kita kena tidur? Sebab malam nanti kita mungkin nak berjaga. Mungkin kita ada ibadat malam lah, program malam, betul kan? Kita digalakkan tidurlah. Paling tidak pun orang kata 10 minit, 20 minit sebagainya. Itu namanya tidur kailullah. Jikalau ada bagimu adat semayang tahajud, apalagi ni kita ni memang orang, contohnya jenis orang yang biasa semayang tahajud dah. Kita memang sangat digalakkan tidur sebelum daripada sembahyang zuhur itu. Cuma jangan terlepas solat zuhur. Tu je. Kemudian atau berjaga malam untuk membuat kebajikan, kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari adalah sangat membantu kau berjaga waktu malam. Dia sangat membantu kan. Untuk kita nak bangun waktu malam lah. Terutama lagi kita nak sembahyang tahajud, qiyamul lail, sembahyang malam dan sebagainya. Jadi sangat membantu kau berjaga di waktu malam. Ataupun tak qiyamul lail pun tak apalah. Mungkin kita ada pengajian waktu malam, ada program-program tertentu sampai larut malam dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tidur, memang kita akan mengantuk. Tersangut lah istilah kita kan. Gitu. Baik, sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Tetapi kailullah tanpa ibadah waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Okey. Tetapi kata musannif, orang yang tidur waktu siang ni tapi malam dia tak ibadah, ataupun malam tak ada buat program apa-apa lah, menu kan, menu je, jadi tak guna juga tidur siang. Lebih baik tak payah tidur. Ini kalau kita ada program tertentu, ada program berselawat kepada Rasulullah SAW, ada orang kata majlis ta'lim, pengajian ilmu, ada daurah kitab, ada meeting musyarat. Ini kalau meeting ni campur-campur tu, bab dunia ada, bab akhirat ada, macam-macam lah. Ini maknanya kalau Imam Ghazali kata lebih khusus pada ibadah malam dah. Wa minal laili fastahajjat bihi nafilatan lak
asa ay ya ba'asallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala membangkitkan kamu dalam keadaan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan dosa kita. Pastinya apabila kau tidur ya Allah, maka hendaklah kau bangun sebelum gelincir matahari. Jadi apabila kau tidur ya Allah tadi, naklah kau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian kau terus berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan kau menantikan azan zuhur. Menantikan azan zuhur. Ini yang orang kata yang paling baiklah, yang paling bagus. Ini sesuai untuk orang pencen lah ni. Ustaz, orang pencen tak ada kerja kan? Jadi sangat sesuai lah orang kata datang awal ke masjid, ke surau. Bagi orang bekerja kan, masih bekerja, kadang susah juga tu. Dia nak bekerja ke masjid surau, susah juga. Kadang-kadang bertembung dengan program pejabat, program jabatan, program tu, meeting sana, meeting sini dan sebagainya. Banyak sangat program bertembung. Akhirnya lewat datang ke masjid. Tapi yang penting datang juga lah Ustaz, jangan datang langsung. Walaupun banyak program ini tak datang langsung. Ini yang susah ni. Baik, seterusnya, dan apabila engkau memang mendengar panggilan azan, seterusnya apabila engkau mendengar panggilan azan, siapa yang kita kena lakukan? Baik, seterusnya kata musannaf, okey, apabila engkau terdengar panggilan azan zuhur, maka engkau naklah jawab panggilan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Jawablah panggilan muazzin. As-salat, apa tu? Hayya 'alas salah. Kan, marilah kita menuju kejayaan. Marilah kita solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, ni mesti solat. Kalau tak solat mungkin nak berjaya. Banyak kalau kita ni nak berjaya tapi tak solat. Sedangkan dengan dekat kata lafaz azan tu pun, lafaz azan tu pun dah ada dah. Hayya 'alal falah. Kan? Marilah kita menuju kejayaan. Kat situ kalau kita jaga solat kita, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan. Baik, kemudian tuan, seperti cara yang telah terangkan, kemudian kau naklah kau sembahyang qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Kita sembahyang qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Okey? Wa tusalli 4 rakaatin aqbal zawal. Kau sembahyang 4 rakaat sebelum engkau solat ataupun selepas daripada gelincir matahari tadilah, mana nak masuk zuhur. Kemudian dan dengan 2 kali salam ataupun sekali salam. Dan apabila Rasulullah SAW memanjangkan sembahyang itu, maka baginda pun bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, kata Rasulullah SAW. Jadi kenapa Nabi SAW menyuruh kita sembahyang zuhur? Sembahyang sebelum daripada masuk zuhur tu sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat kata ghaib muakkad. 2 rakaat lagi muakkad. Itu qabla zuhur, sebelum zuhur. Lepas zuhur pun kita juga boleh kita buat 4. 2 muakkad, yang 2 lagi ghaib muakkad. Jadi kalau ikut pada hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, dia kata, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Haza waktu taftahu fihi abwaabas sama' wa uhibba ayyarfa'ali fihi amal soleh. Nabi bersabda, dia kata, inilah dia waktu dibukakan akan pintu-pintu langit, dan aku cinta bahawa diangkatkan li bagiku fihi padanya, ai fi hazal waqti, pada waktu ini, amalan soleh, amalan yang soleh yang aku lakukan pada waktu itu. Kama rawahu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kan Nabi mohon supaya Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh yang dilakukan pada waktu tersebutlah, iaitu solat tadilah. Macam tu. Dan memang pun kalau sebaik itu sebaik-baik solat yang kita buat tu,
naklah kita kata tanamkan dalam diri kita, setiap kali solat yang kita buat, itulah solat yang terakhir kita. Solat terakhir kita. Kita kena tanamkan begitu. Supaya apa? Supaya bila kita solat tadi, hati kita penuh khusyuk dan tawaduk. Sebab apa? Kita tak tahu lagi selepas itu kita ada masa lagi nak solat ataupun tak solat. Contohlah kita sembahyang zuhur. Kita sembahyang zuhur itu sembahyang dengan sebetul-betulnya, dengan fokusnya, khusyuk dan sebagainya. Kenapa? Kita belum pasti lagi waktu asar nanti kita akan, Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita. Mungkin kita dah mati. Belum waktu asar dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat maut pun dah sampai. Itu sebabnya pada ulama dia kata sebaik-baik solat itu kan, naklah kita solat seolah macam lepas tu nanti kita tak tahu lagi sama ada kita bertemu dengan waktu solat seterusnya ataupun tak bertemu lagi. Jadi baik, seterusnya. Baik, kemudian dan 4 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya sunat muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur itu sunat muakkad dan disebutkan akan kelebihan dan sebuah hadis. Okey, ini pendapat di sinilah. Kalau ada pendapat dalam kitab lain, dia kata 2 rakaat itu muakkad. 2 lagi ghairu muakkad. Gitu. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Tapi kalau kata Imam Ghazali sini, maknanya ompek rakaat tu maknanya muakkad. So mana kalau muakkad, mana sangat ditekankan pada kita lah. Macam tu. Tapi yang rajahnya tentang okay. Kalau sebut kita Arab ni dia kata warajih anna raka'ataini qabla zuhri akidun min jumlatil arba'ah kama fil ahya wa huwa hadza huwal mu'tamad. Pendapat yang rajih kan sebut dalam kitab Muraqib Budia anna raka'ataini sesungguhnya 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur akidun lebih kuat min jumlatil arba'ah daripada jumlah 4 kama fil ahya sebagaimana disebut dalam kitab ahya Ilmuddin wa hadza huwal mu'tamad dan ini adalah pendapat yang utama. So mana pendapat yang utama menyatakan hanya 2 saja muakkad, 2 lagi ghairu muakkad. Kalau Imam Ghazali kata dalam kitab ni 4 muakkad. Mana 4 sebelum zuhur tu muakkad. Dia katalah tapi pendapat rajih, pendapat kuat 2 saja muakkad, 2 lagi tidak muakkad. Tapi walaupun tak muakkad pun kan dapat juga pahala. Kalau tuan-tuan buat dah. Tak buat tak adalah pahala. Buat dapat pahala. Baik. Kemudian tuan apa hadis Nabi sebut, dia kata barang siapa mengerjakan dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, fa ahsanu ruku'uhunna wa sujuduhunna, dan siapa yang melakukan akan dia 4 rakaat tadi maka dia membaguskan akan rukuknya dan akan sujudnya, maka akan sembahyang bersamanya sallamahu sama'una alfa malakun sembahyang bersamanya sab'un ni 70 ribu malaikat. Masya-Allah. Sembahyang bersamanya 70 ribu malaikat. Tapi tak nampaklah malaikat tu. Kau nampak senang Ustaz kan? Tak nampak. 70 ribu kan. Kemudian wayastaghfiru lahu ilal laili, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Sampai waktu malam. Jadi malaikat tadi minta ampun pada kita tuan. Hasil daripada 4 rakaat yang kita lakukan qabla zuhri sebelum daripada sembahyang zuhur. Baik, seterusnya setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur secara berjemaah, dan kau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah mana selepas. Kalau qabliyah sebelum, ba'diyah selepas.
Setelah itu kerja kelas sembahyang zuhur lah, buat sembahyang zuhur secara berjemaah. Dan kau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah. Zuhur sebanyak berapa tuan? Sebanyak 2 rakaat. Macam tu. Seterusnya, dan jangan kau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar. Jangan kau sibuk-sibuk masa tu sehinggalah sampai waktu asar. Melainkan sibuk apa tuan-tuan? Apa benda sibuk yang disuruh? Melainkan dengan belajar ilmu, ataupun contohnya menolong orang lain. Kita Arab dia kata la tastaghilu ilal asri illa bi ta'allumil ilmi. Okey, jangan kamu berbimbang-bimbang, bernyebuk-nyebuk sehingga waktu asar kecuali dengan betul ilmu. Ada kalanya dengan hadir, dengan hadir majlis-majlis yang diajarkan oleh tok-tok guru atau mutalatil kitab ataupun matlaah kitab. Dan kita harap ditambahlah sama ada kita hadir di sisi guru-guru yang mengajar, tok-tok guru, muallim-muallim yang mengajar kitab, ataupun bi mutalatil kitab, kutub, ataupun matlaah kitab tak Jawi ke, kitab Arab ke, kitab-kitab yang kita dah belajar tu telah lah. Ini tak ustaz. Apa yang dah belajar tu letaklah ke situ. Kan? 2 minggu lagi belajar lagi dengan ustaz, buat ambil balik. Buat tengok balik ustaz. Kan? Macam ni lepas mengaji ni kan, simpan kitab letak rumah. Bila tengok balik 2 minggu lagi. Itu nasib baik jumpa kitab. Kalau tak jumpa, salah letak kitab, dah tak jumpa tuan-tuan. Bila tak jumpa, datang ke masjid lengan kangkung lah. Datang ke surau lengan kangkung. Bila tanya mana kitab, tak bawa. Sebab apa? Dah terlupa letak kitab ke mana. Baik, seterusnya, ataupun dengan menolong orang lain, au i'anatul muslim, ataupun membantu orang lain. Kenapa? Kerana Rasulullah juga pernah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah Taala itu Allah Taala itu pada menolong hamba selama mana hamba itu pada menolong saudaranya. Allah Taala itu senantiasa akan menolong, membantu seorang hamba selagi mana hamba tadi suka bantu orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'aunil akhi. Selama mana hamba tadi dalam sentiasa menolong akan saudaranya yang lain, aku Taala bantu. Seterusnya, dan naklah juga atau membaca Quran, wa qiraatul Quran, ataupun wasa'a fi ma'aish litasta'ina bih, ataupun kamu pergi berjalan untuk keperluan ibadah kamu. Berjalan untuk keperluan ala dinika, di atas agama kau. Pergilah jalan mana-mana kan. Pergilah kalau jumpa orang buat tak elok, bagilah nasihat. Kan? Kita nampak orang tu kan mengabaikan solat. Contoh kan, waktu solat dan Nabi ni lekoi kan, bekojo dia, sibuk bekojo. Beritahulah, tuan ni tak baik ni. Tuan nak solat ke? Sibuklah. Ni orang nak siap ni kereta ni, nak siapkan ni. Orang nak tempat ni, nak beritahu dia ni, nak ambil kereta ni petang ni. Habis solat tuan? Solat kemudian. Yang penting kereta siapkan dulu. Ni separuh daripada orang ni jadi tak solat. Tapi sibuk dengan kerja tukang rumah. Tuan dah solat dah masuk ni, dekat Nabi dah ni. Nantilah aku solat. Kejakkan kau solat lah. Tunggu tak juga solat. Hari dah habis waktu dah. Dah masuk dah waktu zuhur dah, waktu asar dah masuk. Ataupun dah masuk maghrib dah. Tuan kata tadi nak solat. Nantilah ustaz, muda lagi kan. Muda lagi ni, enjoy lah ustaz, dia kata. Yang penting apa yang orang nak ni saya kena siapkan, kata. Ni separuh daripada kan.
Ha? Esok meninggal. Nasiblah. Rumah tak siap dah meninggal dunia. Tak sampai nak qada dia punya semayang-semayang yang tertinggal. Baik, seterusnya tuan-tuan. Sebelum sembahyang asar, naklah kau kerjakan sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Macam tadi juga, macam zuhur tadi kan. Summa shalat 4 rakaatin qabla al-asri. Sembahyanglah 2 rakaat qabliyah asar sebelum daripada sembahyang asar. Dengan sama ada dengan 2 kali salam ataupun dengan sekali salam. Dan sembahyang ini termasuk sembahyang sunat muakkad. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar itu hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkad. Nampak? Ini kata sebagian ulama. Maknanya 4 itu bukan muakkad, namanya ghairu muakkad. Tapi ada juga ulama kata 2 saja. 2 muakkad, 2 lagi tidak muakkad. Macam yang sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur kan 2 muakkad, ghairu muakkad. 2 muakkad, yang 2 lagi ghairu muakkad. Gitu. Kalau sini, kalau pendapat pertama, kalau Imam Ghazali kata maknanya 4 rakaat tu dikatakan sunat muakkad. Kemudian dalam kurungan pula dia kata, dan mengikut sebagai ulama dia kata 4 rakaat sunat qabliyah asar tu hanya sunat biasa je, bukan sunat muakkad. Tak kisahlah tuan-tuan muakkad ke tak muakkad ke, yang penting tuan-tuan buat je lah. Ada pahala lah insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, rahimahullahu mar'an salla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala mensyurui rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Ada riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, pajatahadu ayyana luka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersungguh-sungguhlah kau itu mencapai apa yang demikian tadi, supaya kau termasuk dalam kumpulan orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata bersungguh-sungguh. Pajatahadu, bersungguh-sungguh bahawa kamu mencapai akan doanya Nabi, kan? Yang mana Nabi mendoakan birrahmati bi'adaika hazihi nafilah, disebut kata Arab. Dengan kamu mendapat rahmat dengan menunaikan kau tadi, dengan ini semua sunat-sunat tadi. Birrahmatika bi'adaika hazihi nafilah, dia kata. Jadi kalau kita nak termasuk golongan orang-orang yang didoa Nabi tadi, kan, maka kita kena lazimkan sembahyang sunat tadi. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kan. Lepas asar tak? Tak ada lagi lah. Tidak ada solat sunat, sembahyang sunat selepas daripada solat asar. Baik, kemudian tuan-tuan, dan janganlah kau sibuk selepas sembahyang asar, kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan sangat tak patut bagi seorang itu mensia-siakan masa itu dengan mengisi matanya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan dirinya dengan apa cara sahaja yang dia sukai. Ulang balik. Dan janganlah kau sibuk selepas sembahyang asar, kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Apa pekerjaan sebelum ini? Dengan berwirid, kan? Dengan berwirid, berzikir, belajar Quran, kan? Mutalaah kitab, muta'alatul kutub, kan? Kemudian hadir kepada majlis guru dan sebagainya, kan? Kan? Sebab ada separuh tempat tu kan, memang lepas asar ada pengajian. Kalau saya mengaji di pondok dulu, kalau jadual di pondok lah,
selepas subuh dah siap belajar. Lepas subuh belajar, ambil kitab, pergi balai pengajian sampailah pukul 10 pagi. Lepas subuh sampai 10 pagi belajar. Lepas 10 pagi rehat. Rehat diri, hemat diri. Kan nak pergi masak-masak ke, nak memasak ke, nak basuh baju ke, kan? Semualah tu. Nak pergi kedai beli barang makanan ke dan sebagainya. Lepas tu kan sebelum zuhur kan tidurlah. Tidurkan Allah. Lepas zuhur, sembahyang zuhur, masuk balik mengaji. Masuk balik ngaji sampai waktu asar. Lepas asar stop, berhenti. Lepas solat asar berhenti, kan? Maka hemat diri, uruskan diri sendiri, kan? Nak pergi nak kata nak pergi masak-masak ke, kan? Masak, makan, basuh baju ke dan sebagainya, kan? Ataupun mungkin ada yang nak main pun boleh main. Kalau tempat ngaji dulu dia tak ada main bola. Yang ada main apa tu? Bola tampar. Yang ada main bola tampar, main bola tak ada. Bagi yang tak main tu dia kata berburai-lah. Kan? Dia berkunjunglah dengan ke bilik-bilik kawan dia, berborak, cerita dan sebagainya, kan? Sampailah waktu maghrib. Waktu maghrib siap, kan? Siap imat diri semua. Maghrib siap untuk solat berjemaah. Di dalam masjid ataupun musalla. Habis main maghrib, masuk balik mengaji belajar. Belajar lagi sampai isyak. Sampai isyak berhenti rehat sekejap, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak sambung lagi sampai pukul 11 malam. Sampai 9 malam. Itu rutin saya belajar lah, daripada hari Senin sampai Jumaat. Gitu. Itu yang kalau bukan 10 sampai 10 malam tu, itu yang kadang-kadang tu kitab tengok kita tu. Okay. Lepas mesyak tu insya-Allah lagi lah kita boleh tengok kitab lagi. Dah sampai pukul 10 kata nak ke sekolah tu, kitab pula tengok kita. Kitab pula tengok kita. Dah tersangut-sangut dah tu. Dah tersangut-sangut. Dah jenya kan tu cakap depan tu dah macam angin dia punya su je tu, dah tak masuk. Tu kira Allah je tu. Gitu. Dia tak masuk ke dah. Tu. Tapi ada yang boleh bertahan. Okeylah. Tu sebabnya kena tidur siang tu. Tak tidur siang memang tersangut-sangutlah. Gitu. Sebab setiap kali pengajian dia mesti baca 4 kitab. Setiap kali waktu tu kena baca 4 kitab. Fiqh, nahwu, sharaf, tauhid atau akhlak. Gitu. Mana fiqh ni memang rutin dia. Tapi semua kita Arab, mana kita Jawi? Pondok mana kita Arab? Kita Jawi tak ada, semua Arab semua. Kitab Bayuri, kitab Iyana, Fathul Mu'in, Mahali, semua kita Arab. Tak ada kita Jawi kan. Kalau ke pondok Malaysia ni adalah Jawi separuh. Kalau saya mengaji Aceh dia memang tak ada kita Jawi tu, Arab semua. Kitab Turos, kitab kuning. Ya tu. Mana setiap kali waktu pengajian maknanya 4 kitab kena dihabiskan. Gitu. Yang paling lama pembahasan ialah kitab fiqh. Itu paling lama pembahasan dia. Lepas tu barulah baca, kan? Contohlah kalau kita baca, contohlah kita mengaji maghrib sampai isyak kan. Maknanya maghrib tu kena habiskan fiqh. Kadang tak habis, lepas isyak pun sambung lagi fiqh, tak habis lagi. Macam tu. Tapi kan dah ujung kan baru masuk nahwu, masuk sharaf. Itu kalau kelas yang gena-gena, kelas tinggi dah tak baca dah nahwu sharaf dah. Semua baca balaghah aja. Kan? Ilmu ma'ani, ilmu mantiq, ilmu bayan, kan? Ilmu badi', ilmu yang susah lah ni pas. Tafsir, hadis. Baik, seterusnya tuan, sambung lagi. Berapa minit dah?
Okey ya. Dan jangan kau sibuk selepas mengasah kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan sangat tak patut bagi seorang itu mensia-siakan masa dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan apa saja yang disukai. Nampak? Dia tak boleh macam itulah. Maknanya mesti ada jadual waktu dalam kehidupan kita. Lepas maghrib, lepas asar kita nak buat apa? Jangan ada orang kata jangan hanya termenung kan, tak ada kerja apa-apa. Itu namanya membazir masa lah. Seterusnya, sepatutnya naklah kau menghitung diri kamu. Naklah sepatutnya kita muhasabah, menghitung masing muhasabah diri kita. Antuhasiba nafsaka, balyan bagi, kalau kita Arab dia kata, kita Merauke dia kata balyan bagi ayatlubu laka antuhasiba nafsaka. Sepatutnya bahawa kau kan menghitung akan diri kau. Daripada apa benda kita nak hitung? Daripada benda yang kan mensia-siakan masa. Kan ada tak kita sebelum ni mensia-siakan masa? Jadi Imam Ghazali suruh kita muhasabah balik diri kita. Takut masa-masa kita sebelum ni banyak digunakan benda-benda yang sia-sia saja. Sebabnya kita kena muhasabah diri kita. Baik, kemudian dan merancang segala pekerjaanmu. Rancang segala pekerjaanmu dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam. Maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan, dan jangan kau mendahulukan sebarang pekerjaan lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Kata masalah. So, maknanya masa kita naklah kita jadualkan. Jangan dalam diri kita ni masa kita tu berlalu saja tanpa ada program. Mana program bermanfaat lah. Tak kisahlah program bersama keluarga ke, program bersama anak-anak ke. Yang penting hidup kita tu mesti dijadualkan. Kalau tidak nanti habis masa begitu saja. Nak tengok FB, nak tengok kata live FB, boleh tengok, tengoklah. Okey, peruntukan berapa lama nak tengok internet? 1 jam. Okey, habis 1 jam. Lepas 1 jam kan letaklah. Jangan tengok lagi, buatlah kerja lain lah. Masalah kadang-kadang dia peruntukkan masa tengok dalam internet 1 jam, tapi lajak 3 jam. Lajak 3 jam, habislah je. Jadi masa hanya digunakan untuk melayari internet saja. Dia dah target masanya 1 jam. Tapi dia sendiri langgar waktu tu. Daripada 1 jam pada 3 jam, mungkin kepada 4 jam dan sebagainya. Sampaikan mata pun dah bergerai dah tengok. Sebab dalam internet tu kan, bila kita selak tu dia ada lagi. Selak ada lagi berita-berita menarik. Selak ada lagi berita menarik. Selak lagi menarik. Tu internet. Dia tak pernah habis. Satu dunia kan, bahan berita di internet ni satu dunia. Gitu. YouTube ke, FB ke, kan, apa je dalam media massa kan, yang campaiannya satu dunia ni. Kita tolak sikit, ada lagi berita. Tolak lagi, ada berita lagi. Tolak, ada berita lagi. Bila habis kan, mana pernah habis. Internet tak pernah habis. Berita dalam tu ada je berita yang kita sendirilah yang kena jadualkan diri kita. Okey, nak tengok berapa lama? Sejam. Okey, tengok sejam. Sejam kan, habislah, tutup lah. Buat benda lain lah. Ataupun nak tengok 2 jam. Okey, 2 jam dah. Itu kan kerja lain. Jangan target 2 jam tapi 10 jam. Itu yang ada yang budak-budak main game ni kan. Game live game ni kan. Kan ada yang gila. Tapi Malaysia tak berlaku. Indonesia berlaku kan. Gila tu kan. Apakah boleh tengok tu, kat tangan dia tak ada benda, tapi tangan ni macam ni, mata dia melilau. Yang kiri ni pandang sana, yang kanan pandang sana. Yang kanan pandang ke sana, kiri pandang ke sana. Mata dia berpusing, berpindah-pindah macam tu. Tangan dia macam ni, tangan dia.
Berzikir. Hafiz kata dia berzikir dia. Mana otak dia dah biul. Wire dah short. Macam tu. Kenapa? Kerana terlampau kata tengok benda, main game, tak pernah habis tu kan. Siang, malam, pagi, petang ada benda tu. Rosak lah. Rosak. Baik, terus tuan. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan pada setiap waktu yang sangat berharga. Nampak kata maksudnya. Jadi kalau kita nak setiap waktu kita tu berharga, so kena setkan masa kita, jadualkan harian kita. Nak tengok hari, nak tengok cucu, setkan masa nak tengok cucu. Kan mana ada je program. Macam tu. Tak adalah orang kata melalau-melelau buat benda tak elok. Seterusnya, tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, samalah seperti halnya binatang. Sama macam binatang. Dan kau tak tahu apakah yang mesti kau buat pada hari itu. Nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia, sedangkan waktumu adalah umummu. Sedangkan waktu adalah waktu dia makan macam umur kita. Waktu tu macam umur. Itu sebabnya setiap waktu tu kena setkan masa kehidupan kita kan. Macam tu. Kalau nak rehat, rehatlah. Ialah macam orang bekerja, balik petang dia dah rehat, nak penat, rehat. Rehatlah. Contohnya berapa lama nak rehat? Setengah jam, rehat setengah jam. Lepas setengah jam kan, buatlah aktiviti. Ngemas rumah ke kan. Hantar anak, hantar isteri nak pergi klinik ke apa ke sebagainya. Maknanya ada je diprogramkan waktu kita tu. Tak ada berlalu macam tu je. Seterusnya tuan-tuan, dan umurmu adalah modal. Umur ni dia macam modal, kata Imam Ghazali. Jadi kalau modal, kenalah gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa kullu nafsin min anfusika jauhar. Jauhar la qimah laha. Jadi dan dengan modal inilah kau mencari keuntungan. Hanya dengan umur sahaja kau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, negeri yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu tadi kalau sebut dalam satu hadis, al-waqtu kas-saif. Waktu tu macam pedang. Illam qata'tuhu qata'tuka. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Kalau kita tak potong, dia potong kita. Kenapa? Kerana waktu dia tak boleh nak gostan-gostan. Waktu tak boleh nak gostan kan? Macam tu. Macam jarum jam tu. Tuan-tuan tengok jarum jam. Mana dia ada gostan? Kecuali kalau kita gostankan sendirilah. Ataupun dia mana ada stop. Dia sentiasa berjalan kan. Kecuali jam rosak lah. Jam rosak dia stop dah dia. Ini selagi mana jam tu tak rosak, selagi tu dia sentiasa bergerak. Dia akan tu setapak gerak seminit, setapak kan, habis sejam. Kan apa itu setapak jalan lagi habis 1 jam. Tak ada jarum jam tu di gostan setapak belakang. Gostan setapak belakang. Tak ada. Ataupun dia stop dulu, berhenti dia setengah jam jarum jam tu. Tak ada. Kecuali jam rosak je dia stop. Setengah jam tak rosak, dia tetap jalan setapak ke depan. Jadi dia tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Sama juga macam jantung kita kan. Jantung kita mana ada pernah berhenti. Sebanyak kita ditiupkan ruh dalam kandungan ibu kita dulu kan. Bila Allah Ta'ala kata jadi makhluk, jadilah. Maka jantung dia pun bergerak kan. Sampailah kita lahir ke dunia, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua dah, tetap jantung tu bergerak. Duk-dap. Kita tidur pun dia bergerak. Kita termenung pun dia bergerak. Kita makan, kita buang air, jantung tetap bergerak. Tapi bila jantung berhenti, kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dia jantung berhenti, dia stop je, kita pun mati. Macam tu.
So siapa yang menggerakkan jantung tu? Siapa menggerakkan jantung? Allah yang menggerakkan jantung. Kalau Allah Ta'ala perintahkan berhenti, tak boleh apa lah. Kan? Masa tu lah kata bekerja bolalah hantar ke hospital. Sampai ke hospital pun doktor kata dah apa tu yang alat apa tu? Apa benda alat tu? Yang letak kat dada tu. Renjatan renjatan supaya jantung tu gerak balik kan? Kan? Dah banyak kali buat tak juga bergerak. Memang mati lah tu. Ada juga masa kadang-kadang jantung berhenti kan. Jantung berhenti kan. Jadi doktor pun dia bekerja berlelah ambil mesin tu, maka dia tekan kat sini kan. Injakkan elektrik kan, supaya jantung tu kembali bergerak semula. Macam tu. Kalau tandingkan umur dia panjang, bergeraklah lagi macam tu. Sambunglah hidup dia balik. Kalau tak bergerak langsung, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, tuan-tuan, sekali lagi. Hanya dengan umurmu saja kau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi, itulah si Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap nafas daripada nafasmu itu laksana permata. Artinya sebut kita Arab tadi. Wa kullu nafsin kan min anfusika jauharah. La qimah laha isla badalalahu. Mana setiap nafas daripada nafasmu itu adalah umpama batu permata yang tidak bernilai, yang tidak ternilai. Tidak ternilai harganya. Kerana ia juga tidak dapat diganti. Tidak diganti walaupun dengan apa sekalipun, dan apabila dia telah luput, ia tidak akan kembalilah buat selama-lamanya. Itu nafas kita tu. Dia macam jauharah, macam intan permata yang sangat berharga. Apakah faedahnya? Maka janganlah kau menjadi seperti orang yang bodoh yang tertipu dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta, sedangkan umur mereka itu semakin berkurangan. Hakikatnya kita ni umur kita semakin berkurangan. Cuma kita tak tahulah bila kita mati. Itu je lah. Setiap hari umur tu kita bertambah. Tapi banyak kalau kita ni bila sampai yang kata tarikh kelahiran tu, orang pun sambut birthday kan, beli kek, tiup lilin, happy birthday kan, sama hari jadi kan. Masa sibuk. Tapi sebenarnya umur dia tu semakin berkurang. Umur dia semakin kurang sebenarnya. Setiap kali sambut birthday, umur semakin kurang. Tapi orang banyak tak perasan. Orang banyak perasan yang orang tahu umur bertambah. Tu je lah. Tahniah lah, umur bertambah kan. Umur bertambah. Tapi sebenarnya umur berkurangan sebenarnya, bukan umur bertambah. Lepas apalah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi kurang? Oleh itu janganlah kau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau masalah, kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia dalam kubur ketika keluarga, harta, anak-anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan kamu. Semua tinggalkan. Yang kita bawa apa? Ilmu dan amal soleh. Itu aja yang kita bawa. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati ada anak maka terputuslah amalan dia. Kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, sedekah jariah ataupun wakaf. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat diajarkan pada orang lain. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang akan mendoakan dia. Itu sajalah yang bekalan kita di alam kubur. Yang lain-lain semua tinggal. Jadi habis tentang pengajian kita malam ni. Alhamdulillah. Buat sekadar tu insya-Allah kita sama lagi apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning pula. Okey.
Baik, ada persoalan tak yang nak diajukan? Ya? Boleh. Mana buat 4 rakaat terus. 4 rakaat terus. 4 rakaat terus, 1 salam. Mana kalau 4 rakaat ada tak tahiyat awal? Tahiyat awal ada tak? Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau 4 rakaat tak ada dah tahiyat awal. Terus je lah. Terus saja. Sama lah macam kita semayang apa tu? Semayang witir kan pada bulan Ramadan. Witir pada bulan Ramadan, ada orang buat 2 lepas tu 1. Kan? Dia buat 2 rakaat lepas tu salam, lepas tu dia buat 1 lagi. 1 rakaat kan? Ada orang buat 3 sekaligus. Jadi kalau dia buat 3 sekaligus, maknanya tiada semayang tahiyatul awal. Tahiyat awal tak ada. Satu salam. Tiada tahiyat awal. Terus bangun untuk tambah lagi 1 rakaat, untuk jadi 3 rakaat untuk witir lah pada bulan Ramadan kan. Kan ada sampai dia buat 3 terus. Ada orang kata buat 2 dulu, lepas tu buat 1. Jadi kalau kita gabungkan tadi, mana 4 rakaat kita buat 1 salam, jadi tak adalah tahiyat awal, tak ada. Terus sambung je lah. Untuk menjadi 4 rakaat untuk 1 salam. Tapi banyak kalau kita ni buat 2-2. Lebih suka buat 2-2 kan. Jadi sebab bila 2-2 ni macam ada rehat sikit ustaz. Ada rehat sikit. Kalau buat 4 kan macam tak ada rehat. Ada orang dia nak rehat dulu 2, lepas tu kan bangun 2 lagi. Kalau ada masuk kan. Jadi tak kisahlah. Itu pulang pada diri kita sendiri lah. Keselesaan tuan-tuan lah. Mana yang tuan-tuan lebih selesa? 2 ke atau 4 terus? Mana yang tuan-tuan lebih selesa? Itu ya. Jarang lah 4. Biasa buat 2 je. Malahan kadang 2 je. Tak ada pun buat 4. Lalu 2 lah. Jarang lah biasa buat 4. Kalau kita tengok dia sayang 2-2 pula, dia rehat dulu. Jangan buat sekali. Yes, jarang. Kecuali orang yang memang gaji sembilan. Ada orang kadang-kadang dia memang dia gaji sembilan. Tapi nak cek orang gaji sembilan ni susah sikit. Kalau gaji sembilan tu kau jangan semayang deh. Gitu. Kita pula kalau nak jumpa dia memang susah. Tunggu dia habis sembilan dulu dapat jumpa dia. Memang dia gaji sembilan. Ada orang macam tu lah. Semayang qada boleh buat selepas dengan syarat qada. Tapi kalau untuk ni, untuk tunai tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Kalau subuh buat qada boleh. Subuh? Lepas subuh lah buat qada. Boleh, qada boleh. Qada ni boleh masa sebenarnya nak buat. Tapi jaranglah orang buat qada sebelah subuh. Memang jarang. Biasa kalau qada pun dia akan buat masa yang lain. Gitu. Kerana lepas subuh ni iaitu waktu yang waktu makruh. Makruh kita semayang selepas semayang subuh. Lepas tu selepas semayang asar pun sama juga. Waktu yang makruh. Memang kita tak digalakkan. Okey, habis. Ada soalan? Muslimat ada tak? Muslimat tak pernah dengar apa dia orang tanya soalan. Wan ada tak soalan tak ada Muslimat okey. Okey. Itu. Ada tempat ngajar tu ada kat tempat sengaja. Masjid Ar-Rodah Taman Sayang. Kat situ perempuan dia rajin tanya. Tapi mana ada 2-3 orang tu yang rajin tanyalah. Perempuan dia yang dengar tu ramai. Kadang ada 10 orang, kadang 15 orang perempuan yang dengar. Lelaki pun ramai juga kan. Biasa ada 2-3 orang tu yang rajin bertanya lah. Macam tu.
Okey. Habis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana ta'alibin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.